Okey, kita sambung elektrolisis sebatian lebur. Okey, sebelum ni kita dah kenal pasti, dah berkenalan dah dengan sel elektrolisis. Okey, untuk elektrolisis lebur, saya akan mulakan dengan penerangan bagi eksperimennya. Okey, eksperimen ni dulu saya pernah terang pada tajuk tingkatan 4 iaitu kekonduksian elektrik sebatian ion. Okey. Okey, ini adalah eksperimen yang sama. Kita akan tengok contoh elektrolisis leburan plumbum 2 bromida. Okey, lepas tu baru kita akan bincangkan apa berlaku dalam tindak balas elektrolisis ni. Okey, so tujuannya mengkaji elektrolisis plumbum 2 bromida PbBr2. Jadi apa yang kita perlukan adalah serbuk plumbum 2 bromida. Okey, plumbum 2 bromida ini serbuk berwarna putih. Okey, serbuknya berwarna putih. Okey, jadi kita perlukan bika, mangkuk pijar, okey, mentol, bateri, elektrod karbon, wayar penyambung dan klip wayar, Swiss, tungku kaki 3, alas segitiga tanah liat dan juga penunu Bunsen. Okey, apa prosedurnya? Yang pertama, isi mangkuk pijar dengan serbuk plumbum 2 bromida. Okey, eksperimen ni akan dijalankan di kebut wasap kerana nanti ada gas yang beracun dibebaskan. Okey, jadi kita bincanglah apa gas dia. Okey, isi mangkuk pijar dengan serbuk plumbum 2 bromida sehingga setengah penuh. Letakkan mangkuk pijar di atas alas segitiga tanah liat. Ni alas segitiga tanah liat yang bulat ni. Okey, ini alas segitiga tanah liat. Kemudian sambungkan elektrod karbon. Okey, elektrod karbon ni kita sambungkan kepada bateri, mentol dan Swiss dengan menggunakan wayar penyambung. Okey, mentol tu sebab kita nak tahulah ada tak arus elektrik yang mengalir kat situ. Okey, panaskan serbuk. Okey, yang asal ni mula dia dalam bentuk pepejal. Okey, bila pepejal, kita dah sambungkan tadi mentol tu tak menyala. Okey, mentol ini tidak menyala. Okey, tapi lepas kita pergi pada prosedur keempat, panaskan serbuk plumbum 2 bromida. Okey, hingga lebur. Okey, yang tadi kalau kita celupkan, ini dia tak celupkan lah. Tadi kita je sambung je kan. Kalau sambung tadi tanpa pemanasan dan kita celup dalam elektrolit, mentol tak menyala. Tapi yang ini kita panaskan, kemudian kita celup elektrod karbon ke dalam leburan plumbum 2 bromida dan hidupkan Swiss bagi melengkapkan lita. Okey, di sini nanti kita akan nampak mentol menyala. Kemudian perhatikan dan rekodkan perubahan yang berlaku di anod. So, apa yang berlaku di anod, kita akan perhatikan. Okey, selepas 5 minit, matikan Swiss dan dengan cermat tuangkan leburan plumbum 2 bromida ke dalam sebuah bika. Okey, perhatikan bahan yang terbentuk pada anod dan kathod dan rekodkan pemerhatian. So, inilah apa benda yang kita akan buat untuk sel elektrolisis lebur. Okey, pemerhatian di anod dan kathod dan juga inference-nya lah. Jadi, apa sebenarnya yang berlaku dalam mangkuk pijar tu? Okey, ini sebenarnya yang berlaku. Okey, saya labelkan dulu. Ini adalah terminal positif bateri. Ini terminal negatif. Maka yang bersambung pada terminal positif bateri ini adalah anod. Okey, tadi kita dah tahu kan, anod adalah elektrod yang bersambung pada terminal positif bateri. Okey, maka yang bersambung pada terminal negatif bateri ini adalah kathod. Okey, jadi di anod dalam plumbum 2 bromida ni, dalam plumbum 2 bromida, okay, bila dia lebur, dia akan menghasilkan ion plumbum dan ion bromida yang bebas bergerak. Maka kita ada cation-ionnya plumbum 2, anion-nya bromida. So, dan kita dah tahu anion akan tertarik ke anod. Okey, anion akan tertarik ke anod. Tengok ini semua adalah anion. Bromida akan tertarik ke anod, manakala plumbum 2 akan tertarik ke kathod. Okey, dia tertarik ke kathod di sini. So, apa yang berlaku di sini? Okey, saya baca sikitlah. Dia dah tertarik tadi kan? Saya terus kepada yang ini. Okey, apabila plumbum 2 bromida lebur, ion plumbum 2 dan ion bromida akan bebas bergerak. Okey, jadi dia akan tertarik ke anod dan ke kathod lah. Okey, semasa elektrolisis, mentol hanya menyala apabila
plumbum 2 bromida telah lebur. Macam saya sebut tadi lah. Kerana apa? Sebab waktu ni ada ion plumbum dan ion bromida yang bebas bergerak. Okey, semasa dalam keadaan pepejal, ion-ionnya tak bebas bergerak. Maka dia tidak boleh mengkonduksikan elektrik. Okey, jadi kita nak tengok apa yang berlaku di anode dan kathod ni. Okey, jadi inilah ceritanya. Okey, lebih mudah kita nampak. Jangan tengok inference lagi. Kita tengok ini dulu. Okey, plumbum 2 bromida. Ion-ion yang hadirnya adalah ion plumbum 2 dan juga ion bromida. Jadi, ion plumbum 2 akan tertarik ke anode. Okey, sini, dekat sini kalau perhatikan semua anode. Oops. Okey, ini semua anode. Okey, sebelah sini semua kathod. Okey, ion bromida akan tertarik ke anode. Ingat, anion akan tertarik dan bergerak ke anode. Okey, bila di anode, ingat anode ni berlakunya tindak balas pengoksidaan. Pengoksidaan akan bebaskan elektron. Jadi siapa yang ada tadi kat sini? Bromida. Apa yang berlaku pada bromida? Bromida akan bebaskan elektron menghasilkan bromin. Okey, bromida ni dia ada lebih negatif kan? Bila dia hilangkan elektron, dia akan jadi bromin, Br. Tapi dia tak boleh jadi Br saja, dia mesti Br2. So bromin dan 2 elektron lah. Jadi apakah pemerhatian dia? Bromin ini adalah gas yang berwarna perang. Okay, jadi apa nama hasil yang terbentuk di anode? Adalah bromin ataupun molekul bromin. Okay, penerangannya 2 ion bromida, kita ambil balik yang ni. 2 ion bromida membebaskan 2 elektron membentuk molekul bromin. Jadi apa tindak balas yang berlaku? Tindak balas pengoksidaan. Okay, di kathod yang tertarik dan bergerak ke kathod adalah ion plumbum 2. So ingat, di kathod ini berlakunya penurunan. Bila penurunan maksudnya ada terima elektron. Jadi ion plumbum 2 akan terima elektron menghasilkan logam plumbum. Okey, logam plumbum ni adalah pepejal kelabu. Ingat tak tadi saya sebut plumbum 2 bromida ni adalah pepejal putih asalnya. Okey, tapi akhir sekali kita akan nampak pemerhatian di kathod adalah pepejal kelabu terbentuk. Okey, siapa pepejal kelabu ini? Okey, nama hasilnya adalah plumbum ataupun logam plumbum. So, macam mana penerangan dia? Kita tengok yang macam ni lah tadi. Oops. Daripada persamaan setengah tadi. Ion plumbum 2 menerima 2 elektron membentuk atom plumbum. Jadi, apakah tindak balas yang berlaku? Tindak balas penurunan. Jadi itu sebenarnya apa yang berlaku di dalam mangkuk pija ni tadi. Okey, di sini saya ulang balik. Di anode. Okey, di anode ini. Okey, di anode apa yang berlaku? Logam plumbum ni. Dekat sini ada ion bromida. Dekat sini ada ion plumbum 2. Jadi ion bromida akan bebaskan elektron. Elektron tu akan melalui elektrod karbon dan bergerak melalui litar sampailah ke kathod. Okay, di kathod kita ada ion plumbum 2 yang melekat pada elektrod. Bukan elektrod karbon yang terima, tapi elektrod karbon sebagai medium. Yang terima adalah ion plumbum 2. Jadi di anode tadi, bromida bebaskan elektron, dia akan jadi bromin. Ingat, bromida kalau dia nyah charge, kita panggil ini nyah chargekan. Maksudnya dibuang charge-nya. Daripada ion negatif, ada charge kepada yang tak ada charge. Apa neutral bagi bromida? Bromin. Okey, dia jadi macam ni. Okey, di anode bebaskan elektron. Jadi, bebas elektron. Macam itulah. Okey, seimbangkan sini 2, sini 2. Okay, jadi elektron akan bergerak ke kathod dan di kathod ion plumbum terima. Okey, macam mana ion plumbum 2 tadi dinyah chargekan? Okey, plumbum 2 Pb. Okey, saya tulis kat sini lah. Dekat anode ni 2 bromida. Jadi bromin. Okey, dan di kathod ni ion plumbum 2 dinyah chargekan dengan menerima elektron. Pb2 positif, nyah charge, buang charge. Okey, dia akan jadi plumbum. Macam mana dia dinyah chargekan? Dengan menerima elektron. So, macam itulah. Okey, jadi kita boleh tambah balik pada nota yang kita tadi, anion. Okey, dinyah chargekan
Okey, anion dinyahcaskan dengan membebaskan elektron. Cation dinyahcaskan dengan menerima elektron. Okey, itu pertambahan lah. Okey, so itulah apa yang berlaku pada sel elektrolisis. Okey, jadi sel elektrolisis leburan plumbum 2 bromida. So pemerhatian tadi di anode gas perang dibebaskan. So gas perang di anode tadi adalah gas bromin. Dan di katod pepeja kelabu terenam. Ini siapa? Ini adalah logam plumbum. Jadi itulah apa yang berlaku dalam sel elektrolisis leburan plumbum 2 bromida. Okey, kita boleh cuba untuk yang pertama ni leburan magnesium klorida. Okey, bila kita buat table macam ni kita boleh nampak apa yang kita nak isi dekat situ. Okey, yang kedua tolong cuba untuk leburan zinc oksida. So apakah yang berlakulah di dalam leburan zinc oksida. Okey, itu saja untuk elektrolisis leburan.